gentlemen, may I have your attention, please? The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go. Hai, nama saya Siti Syafika binti Ismail. Saya Nurfata Ayuni binti Zaidi. Saya Nur Azrin binti Ramlan, penombor metrik CB190005. Saya Sri Watani Palniapan, bernombor metrik 190018. Dan untuk itu kerajaan memutuskan untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan mulai 18 Mac 2020 iaitu lusa hingga 31 Mac 2020 di seluruh negara. Serta takwim persekolahan tahun 2020, KPM telah memutuskan bahawa semua sekolah termasuk kolej vokasional di bawah KPM di negeri-negeri terlibat akan ditutup. Pengajaran dan pembelajaran akan tetap diteruskan secara home based learning mengikut kesesuaian guru dan murid. Sesuatu yang menarik dalam kepimpinan yang berada dalam organisasi yang mempunyai struktur yang tersendiri dengan mewujudkan hubungan pemimpin dan pengikutnya. Sejak penularan COVID-19, sedikit sebanyak sistem pendidikan negara kita telah berubah. Guru perlu menjalankan pengajaran dan pembelajaran di atas talian. Adakah pengajaran dan pembelajaran di atas talian dapat dilaksanakan? Untuk menjalankan wawancara pemimpin sekolah ini, kami telah memilih Sekolah Kebangsaan Sultan Ibrahim I yang terletak di Pasir Mas, Kelantan. Pengetua sekolah SMK Sultan Ibrahim I bernama Mat Nasir bin Ishak. Beliau merupakan seorang pengetua cemerlang. Beliau mula berkhidmat di SMK SRS pada bulan Mac 2020. Latar belakang pendidikan beliau bermula di Sekolah Rendah Kebangsaan Kampung Kok Basir pada 1971 hingga 1976. Kemudian beliau melanjutkan pelajaran di Universiti Malaya dalam Fakulti Pendidikan. Seterusnya, beliau memasuki bidang perguruan lepasan KPLI. Bermula 17 Jun 1990, beliau ditempatkan di Sekolah Menengah Kebangsaan Temeloh, Pahang yang merupakan sekolah pertama beliau sebagai seorang guru. Assalamualaikum. Sebelum saya memulakan wawancara ini, saya ingin memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Nurfata Ayuni binti Zaidi dan kawan saya Siti Syafika binti Ismail. kami dari Fakulti Pendidikan Teknik dan Vokasional dari Universiti Tun Usip On.
Pertama sekali, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Tuan Pengetua kerana sudi menerima kunjungan kami dan sanggup memberi kerjasama untuk melakukan wawancara akademik di Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Ibrahim I. Terlebih dahulu, boleh Tuan Pengetua perkenalkan diri? Okey, nama saya Mat Nasir bin Ishak, Pengetua Cemerlang. Pengetua Cemerlang bertugas di SMKSS pada bulan Mac tahun 2020 dan saya ditukarkan sini daripada SMKSS apabila saya dapat Pengetua Cemerlang. Okay. Jadi Pengetua Cemerlang kita dipindahkan ke sekolah yang lebih besar. Boleh Tuan Pengetua jelaskan cerita sedikit latar pendidikan Tuan Pengetua? Okey, pendidikan menengah rendah di Sekolah Kebangsaan Kampung Kok Basir daripada tahun 1971 hingga 1976. Menengah daripada 77 hingga 81 di SMK Kampung Laut. Sementara menengah atas di Sekolah Menengah Kebangsaan Ismail Petra Smith Kota Baru. 85-88 melanjutkan pelajaran di Melaya dalam Fakulti Pendidikan. 89-90 saya mengikuti kursus perguruan pasan ijazah KPLI dan bermula pada 17 Jun 1990 saya ditempatkan di SMK Temulah Pahang. Memulakan kerjaya pertama sebagai seorang guru. Dan tahun Januari 2015 saya mengikuti kursus MPQEL untuk melayakkan saya menjadi pengetua. Boleh saya tahu tak macam isu-isu pengurusan pendidikan yang berkaitan penularan COVID semasa pandemik ni, apakah isu yang timbul di sekolah ni, di kalangan? Mana kita di sekolah kita mengikuti SOP yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, penjarakan sosial dan penjarakan pembelian kantin, masalah bagaimana keluar masuk pelajar, bagaimana pelajar hadir ke sekolah, bagaimana pelajar mengikuti PDPC dan sebagainya. Cabaran ialah kadang-kadang pelajar, oleh kerana bilangan pelajar ramai, kadang-kadang sukar untuk kita menegur pelajar-pelajar untuk mematuhi disiplin, terutamanya segi penjarakan sosial. Walaupun kerja sepekat bersama guru, terutamanya PKM, kita berjaya membendung isu-isu penularan COVID-19 dan alhamdulillah sepanjang sesi persekolahan kita tidak ada isu berkaitan dengan COVID-19. Dan sebelum pembukaan sekolah untuk sesi selepas COVID, kita telah buat simulasi dan alhamdulillah guru-guru dan pelajar dapat memahami SOP yang telah ditetapkan dan alhamdulillah pelajar kita mengikuti SOP yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan KKM. Dari segi kurikulum, kurikulum mempunyai 10% jumlah markah plaza. Bagaimanakah pihak pengurus dan pentadbir melakukan aktiviti kurikulum sepanjang pandemik ini? Pada peringkat awalnya, Kementerian melonggarkan aktiviti dapat dilaksanakan. Sepanjang 2 minggu kita dapat melaksanakan kegiatan kurikulum berdasarkan SOP. Bilangan pelajar yang terhad hanya 30 orang pelajar, tetapi sempat laksanakan sepanjang tempoh 2 minggu. Walaupun PKP kita berjaya memenangi beberapa pertandingan peringkat kebangsaan negeri melalui secara dalam talian. Kita naik Johan menolak peringkat negeri Kelantan dan kita naik Johan peringkat
Malaysia, Johan peringkat Malaysia dalam petan C. Itu pun semua melalui online. Itulah pencapaian sepanjang PKP, peringkat negeri, Johan negeri dan naik Johan kebangsaan. Itu pencapaian yang membanggakan. Mengatasi masalah dalam memastikan pelajar sentiasa mematuhi SOP semasa proses pembelajaran dijalankan. Okey, setiap pagi pengawas akan membuat pengumuman. Pastikan pelajar-pelajar mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Dalam kelas kita ada penjarakan meja sekurang-kurangnya 1 meter. Dan setiap pelajar dan setiap guru setiap pagi mengingatkan pelajar supaya memakai mask dan sebagainya. Maknanya tidak ada pelajar berkumpul. Kita sentiasa mengumumkan pagi dah mengumumkan supaya pelajar-pelajar supaya mematuhi SOP. Dan setiap pagi pelajar datang bagaimana SOP biasalah, ambil suhu, tulis nama, dan setiap hari guru bertugas sepanjang masa. Dari segi parking pun kita parking motor yang berbeza lah. Dengan atas tingkatan 5 tempat yang lain, 1, 2, 3, 4, 5 tempat yang lain untuk mengelakkan pelajar berkumpul dalam kumpulan yang besar. Untuk cabaran, apakah cabaran mengurus yang dihadapi semasa pandemik? Cabaran utama ialah mengurus kelas secara online. Sebab tidak semua pelajar memenuhi kemudahan Internet. Itu isu. Maknanya kebanyakan pelajar hanya sebilang kecil saja yang ada kemudahan internet dapat mengikuti secara online, dan selebihnya kita buat secara nota lah. Permainan itulah masalah. Bukan saja masalah internet, kadang kemiskinan menyebabkan pelajar-pelajar tidak mampu untuk membeli telefon dan data dan semua. Itu isu utama kita adalah kemiskinan lah. Kemiskinan tambahan apabila COVID, ramai bapa yang menghadapi masalah pekerjaan, jadi kewangan. Walaupun kita pihak sekolah pada peringkat awal kita membantu pelajar-pelajar miskin dengan memberi bantuan makanan dan sebagainya. Sebanyak 2 kali makanan dihantar ke rumah pelajar untuk membantu pelajar terutama bapa yang kehilangan pendapatan dan dapat meneruskan kehidupan lah. Hampir RM100 satu keluarga kita bagi pada pelajar dan semua. Saya rasa itu sahaja untuk wawancara saya hari ini. Saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kerana memberi kerjasama kepada kami. Okey, terima kasih kepada UiTM kerana sudi berkongsi idea dengan pihak sekolah. Okey, terima kasih. Terima kasih. Okey. Kesimpulan, pembelajaran dan pengajaran atas talian sukar dilaksanakan di sekolah ini. Hal ini kerana masalah pelajar yang berada dalam keluarga yang berpendapatan rendah. Ibu bapa mereka kehilangan pekerjaan akibat COVID dan mereka tidak mempunyai kewangan yang kukuh untuk membeli alat bantuan mengajar seperti telefon dan data internet. Namun, usaha pemimpin sekolah ini membantu pelajar daripada segi kewangan semasa Perintah Kawalan Pergerakan harus dipuji dan dicontohi.